Tajuk utama berita hari ini, satu lagi, National Embarrassment berlaku hari ini. Maaf Tan Sri Speaker, suka atau tidak suka, anda dilihat gagal dan memalukan Dewan Rakyat. Dengan hormat, saya benar-benar kecewa dengan apa yang saya anggap kegagalan Tan Sri Speaker Dewan Rakyat untuk melaksanakan tanggungjawab perlembagaan beliau untuk memertabatkan ketinggian dan kehormatan Dewan Rakyat to his best ability, sesuai dengan lafaz sumpah yang beliau lafazkan semasa menjawat jawatan mulia itu mengikut jadual ke-6 Perlembagaan Persekutuan. Jujurnya, semasa beliau memberikan peluang untuk YB Pekan memberikan penjelasan pada hari ini, yaitu Rabu 9 Mac, lanjutan dari usul untuk merujuk Yang Berhormat Pekan ke jawatan kuasa hak di bawah Peraturan 36 dalam kurungan 12 yang difailkan oleh Yang Berhormat Damansara DAPPH, saya agak rasa sedikit gembira dan bersedia melupakan sebentar banyak kekecewaan saya ke atas Tan Sri Speaker tersebut. Kekecewaan besar saya hari ini ke atas Tan Sri Speaker adalah kerana kesediaan dia untuk membenarkan Yang Berhormat Pekan dengan secara mudah diberi lanjutan masa untuk memberikan penjelasan mengenai kenyataan dia tentang isu hutang 1MDB. Ya, memang boleh dihujahkan Tan Sri Speaker mempunyai budi bicara untuk mempertimbangkan permohonan Yang Berhormat Pekan bagi lanjutan masa. Tetapi seperti yang saya percaya, Tan Sri Speaker juga sedar dan tahu kebenaran lanjutan masa itu mesti ada alasan yang kukuh dan bermerit. Apa alasan YB Pekan? Telah menjadi pengetahuan umum, dia, penjenayah banduan besar yang telah disabitkan bersalah, tidak hadir ke Parlimen hari ini sebab sibuk berkempen untuk UMNO BN dalam PRN Johor. Jujurnya, adakah Tan Sri Speaker boleh terima alasan seremeh itu? Adakah ia adalah alasan yang kukuh dan bermerit? Adakah Tan Sri Speaker tidak rasa alasan Yang Berhormat Pekan itu adalah bukan sahaja tidak munasabah, tetapi juga boleh ditafsirkan sebagai tidak menghormati Dewan Rakyat dan juga tidak menghormati kerusi Speaker itu sendiri, kerana arahan Tan Sri Speaker hanya dianggap seperti arahan seorang ketua darjah di sekolah rendah sahaja. Saya tidak pasti peristiwa hari ini adalah juga satu lagi national embarrassment. Dipetik daripada Malaysia Deadline, ditulis oleh Hanipa Maidin. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Isu hangat petang ini akhirnya Najib berkata hutang 1MDB saya akan jelaskan di Parlimen lepas PRN Johor. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata dia akan memberikan penjelasan kepada Dewan Rakyat berhubung kenyataannya bahawa hutang 1MDB tidak dibayar menggunakan wang pembayar cukai selepas pilihan raya negeri Johor selesai. Bercakap kepada pemberita di Bukit Gambir, Johor hari ini, ahli Parlimen Pekan itu berkata dia akan berhubung dengan Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun esok. Najib berkata demikian ketika ditanya mengenai surat Speaker yang meminta dia memberikan penjelasan kepada Dewan Rakyat berhubung perkara itu. Saya akan jawab balik, kata Najib. Esok tak boleh sebab saya ada di Johor. Saya akan berhubung dengan dia lepas PRN, saya jelaskan, katanya. Semalam dilaporkan Azhar telah menulis surat kepada bekas Perdana Menteri itu untuk meminta dia memberi penjelasan kepada Dewan Rakyat pada Rabu ini. Azhar itu berkata demikian ketika ditanya Parlimen mengenai usul Tunipua PH Damansara agar Najib dirujuk ke jawatan kuasa hak dan keistimewaan Parlimen di bawah Peraturan Mesyuarat 36 dalam kurungan 12 Dewan Rakyat berhubung kenyataan itu. Puan mengemukakan usul itu susulan ucapan Najib di Dewan Rakyat
pada 2 Mac lalu yang dikatakan mengandungi kenyataan mengelirukan Dewan Berhubung, isu hutang 1MDB dan boleh ditafsirkan sebagai menghina Dewan Rakyat. Najib ketika membahaskan titah yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat semalam sebelum ini berkata tiada dana awang digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Bagaimanapun kenyataan itu disangkal oleh Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz dan bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Mengarutlah. Kenyataan Najib itu juga menimbulkan kemarahan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menyangkal dakwaan bahwa tiada dana awam digunakan untuk membayar balik jumlah pokok hutang 1MDB. Menurut Muhyiddin, hutang 1MDB dijamin oleh kerajaan dan oleh itu apabila 1MDB gagal membayar balik hutangnya, kerajaanlah yang terpaksa mengeluarkan wang untuk membayar hutang. Najib semasa sidang akbar hari ini menganggap kenyataan pengerusi Perikatan Nasional itu sebagai mengarut. Dia mendakwa wang yang digunakan kerajaan adalah wang yang diperoleh daripada bank pelaburan Goldman Sachs dan bukan daripada pembayar cukai. Itu bukan uang rakyat. Goldman Sachs duit rakyat ke? Di mana dia kata duit rakyat? Duit Goldman Sachs dibayar dari Goldman Sachs, bukan duit rakyat. Mengarutlah, kata Najib. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Lihat dulu Keratan 5 saat sebelum kita membuat ulasan tentang insiden paling menakutkan dalam kempen pilihan raya ini. Jumpa lagi. Selamat petang, salam sejahtera. Bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel, ulasan tanpa batasan. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai tolong deh. Hari ini saya dapat satu video daripada seorang rakan daripada Johor. Beliau meminta untuk diulas tentang video ini dan juga gambar-gambar yang beliau kirimkan kepada saya. Untuk makluman semua, saya bukan penyokong kepada mana-mana parti politik, tetapi kita lihat dulu dan nilai bersama gambar ini. Oke, what the difference? Apa benda spot the difference antara gambar-gambar ini? Dalam paparan gambar ini dipaparkan perbezaan-perbezaan antara kempen pilihan raya parti-parti tertentu. Anda nilai sendiri mana paling bagus, mana paling tidak bagus, mana paling ramai penyokong, dan mana paling sedikit penyokong, dan paling penting, mana satu yang melanggar SOP. Anda tengok yang pertama. Kalau kamu nampak yang ini PKR begitu tersusun, sedikit orang, tapi tidak langgar SOP. Yang seterusnya pula Parti Amanah pun sama, sedikit orang tetapi tidak langgar SOP. Keberangkalian untuk menyebarkan COVID-19 lebih rendah berbanding dengan yang satu ini, Barisan Nasional Bosku, di mana orangnya dalam gambar ini sangat begitu ramai sehingga bersesak-sesak. Jadi mungkin ramai orang positifnya, tetapi yang negatifnya di mana SOP? Diletak kat mana sudah SOP-nya? Kata tak boleh ramai-ramai, tapi yang gambar nih, ini cerita apa? Baik, habis tentang gambar ini, Anda boleh juga lihat dalam campaign DAP pun begitu juga. Hanya beberapa orang berjalan berkempen karena mungkin mematuhi SOP dan takut kena compound. Dan kita dengar dalam berita terkini, anugerah juara lagu pun ada beberapa orang yang di compound, termasuk penganjur dalam berita yang saya baca sebentar tadi. Kalau EJL yang ramai orang tengok tu pun boleh kena compound. Bila lagi lah campaign ni kena compound kan. Kalau kamu dapat spot the difference, bolehlah. Sekarang kita lihat gambar yang kedua, video yang kedua ini lebih hangat, lebih seru, lebih ngeri. Baik, kita tengok sama-sama. Ini video dia. Sambil kamu lihat, kita perhatikan. Dalam video ini ada begitu banyak motor yang prang-prangnya. Aku pun tak tahu di mana kampanyenya dengan motor bising-bising ini. Aku pun tak tahu apa yang mereka coba sampaikan. Dalam video ini kita lihat sekumpulan anak-anak muda, anak-anak tua, tak separuh tua, tak tahulah. Lelaki perempuan ada naik motor, bonceng-membonceng, ada yang pakai helmet, ada yang tak pakai helmet, pergi berjalan dan rupa-rupanya mereka pergi ke kubu Perikatan Nasional. Saya lihat di sini ada unsur provokasi, yang mana
geng-geng UMNO Barisan Nasional ini dengan naiki moto membuat bising dan kita selalu katakan provokasi di kubu Perikatan Nasional. Saya nak ulas sedikit tentang perbuatan ini. Saya tak mau nyokong mana-mana parti untuk kali ini setakat ini sebab saya bukan mengundi di Johor. Tetapi perbuatan seperti ini sebenarnya menunjukkan kualiti penyokong-penyokong dan juga parti itu sendiri. Manakan tidak? Perbuatan provokasi ini sebenarnya tidak membawa apa-apa makna. Kamu provok pun pengundi bukan bertambah suka, tapi bertambah mungkin muak, bertambah takut, bertambah ngeri, ngilu, takut, dan sebagainya. Manakan tidak? Ini perbuatan seperti sekumpulan samsing menyerang kubu orang. Cukuplah berkempen menggunakan lisan, perkataan, tak perlulah buat serangan provokasi seperti ini. Kita harus mengamalkan jalan damai. Kan lebih baik begitu. Tidak perlu prem-prem moto di sana untuk memprovokasi. Yang kita takuti kalau ada berlaku apa-apa kejadian yang tidak disukai, yang kita tidak ingini, seperti mungkin pergaduhan, ada yang bertumbuk, ada yang dikejar, nanti balas membalas, dendam mendendam. Ini akan menyebabkan perkara berlarutan yang kita tidak ingini. Selain daripada itu, kamu harus ingat, dalam kampanye pilihan raya ini hanya mengambil masa paling lama pun 20 hari. Paling lama 21 hari, paling lama 24 hari, 25 hari, cakap macam itulah. Atau dalam 2 minggu. Selepas pilihan raya, selepas kampanye, siap, habis kampanye, nak buat apa? Jumpa lagi balik kawan-kawan tuh, kadang-kadang sekeluarga lagi tuh. Jadi nak buat apa? Nasa PRN Anda sibuk gaduh sini, provokasi sini sana, nanti habis PRN atau nanti habis kampanye, yang kamu gaduh tuh dia tetap keluarga kamu, yang kamu gaduh tuh dia tetap keluarga kamu, sebab biasanya kampanye yang macam ini berdekat dan berkenal. Cuma Pak, waktu kampanye saja mungkin tak sebulu, mungkin karena perbezaan parti politik, fahaman ideologi, keinginan parti politik, tapi akhirnya nanti kembali semula kepada keluarga. Yang tidak akan terlibat sama di sana adalah calon yang Anda sedang sokong ataupun Anda sedang promosikan itu. Kenapa harus bergaduh? Kenapa penyokong-penyokong ini pula yang bergaduh? Sebab walhal nanti kamulah juga yang akan pulang ke kampung, kamulah juga yang akan bersahabat, kamulah juga yang akan bersaudara semula. Tidak sepatutnya perkara seperti ini berlaku. Saya sangat tidak setuju perbuatan provokasi seperti ini, terutamanya apabila ini melibatkan satu kampung, satu mukim, satu wilayah, dan biasanya saling berkenalan. Nanti sudah habis PRN, sudah habis pilihan raya, sudah habis kampanye, malu lagi nanti sebab kedapatan memprovokasi sesama sendiri, hubungan kekeluargaan jadi retak gara-gara PRN, gara-gara kampanye. Ini pernah berlaku, menantu mentua begaduh. Ada juga kadang-kadang suami istri yang tidak satu sebulu, satu sokong nih. Harap-harap nanti janganlah ada pula bercerai ya. Nah, jadi kita harap perbuatan memprovokasi seperti ini janganlah diteruskan. Kalau ia pun nak berkempenlah dengan cara yang sehat, berkempenlah dengan cara yang betul. Tak payah nak memperkecil-kecilkan orang, nak menyerang-nyerang orang, nak memprovokasi, nak menggertak orang, karena ini akan menyebabkan perkara yang lebih tidak kita ingini. Cukuplah Anda mempromosikan apa yang Anda boleh lakukan untuk negeri daerah tersebut atau kerusi tersebut, Dewan Undangan Negeri tersebut. Promosikan saja apa yang kamu mampu lakukan, apa yang kamu tawarkan, pembaharuan atau apa-apa perkara yang mungkin membawa faedah kepada rakyat setempat tersebut. Yang kita buat prem-prem tuh tak ada maknanya, itu hanya menakutkan orang. Harap-harap nanti semua partai politik yang lain janganlah berbuat perkara yang tidak senonoh seperti ini, ya. Ini hanya menimbulkan kekecohan dan provokasi, dan hanya menimbulkan perkara-perkara yang tidak diingini. Tidak pedulilah mana-mana partai politik, harus lebih saling toleransi, saling memahami, dan saling menjaga keamanan negara kita. Sekian dulu ulasan pada kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi
Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondet.